Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesempatan bersama-sama kita meneruskan kehidupan kita di alam yang sementara ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terus mengekalkan kita di dalam nikmat iman dan Islam dan terus diberikan taufik dan hidayahnya untuk sama-sama kita mencari keredaan Allah Ta'ala dalam saki-baki masa kehidupan kita di atas dunia ini, insyaAllah. Jadi seperti biasa, insyaAllah kita akan kembali meneruskan pengajian ilmu kita, yang mana pada pertemuan kali ini kita meneruskan bahagian akidah ataupun tauhid dengan menggunakan kitab Jauharatul Tauhid. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para jemaah serta jawatan kuasa surau At-Taqwa, Taman Segar Perdana Ceras, serta para penonton yang dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung perbahasan kita yang mana kita telah pun membincangkan sebelum ini tentang sifat ma'ani, yang mana pembahagian dalamnya ada 7 sifat. Kita telah selesai membincangkan tentang kudrah, sifat Allah Ta'ala maha berkuasa, dan kita akan sambung seterusnya, iaitu sifat iradah. Sifat yang kedua daripada sifat ma'ani ini ialah sifat iradah ataupun sifat berkehendak. Allah Ta'ala adalah suatu zat yang bersifat ke atasnya itu berkehendak. Dari segi bahasa, kehendak, iradah ini dari segi bahasa bermaksud tujuan. Tujuan samalah seperti keinginan. Kita telah mengetahui bahawa sifat berkuasa Allah Ta'ala mengadakan makhluk. Sebelum ni kita dah bincang, Allah Ta'ala ada sifat berkuasa. Dengan kuasa Allah Ta'ala mampu untuk mencipta sekalian makhluk. Namun segala perkara yang ada di alam ini mempunyai sifat yang berbeza-beza. Kita lihat segala ciptaan Allah Ta'ala, makhluk ciptaan Allah Ta'ala, dia memiliki perbezaan di antara sifat-sifat antara satu dengan yang lain. Ada di antaranya yang tinggi, ada yang rendah, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang kaya, ada yang fakir, ada yang berada di timur dengan sifat-sifatnya, dan ada yang berada di barat dengan sifat-sifatnya yang berlainan. Ada yang panas, ada yang sejuk, dan begitulah seterusnya. Jadi apa yang kita lihat, alam ini tuan-tuan, ciptaan Allah Ta'ala yang bersifat pelbagai, berbeza-beza. Hatta manusia itu sendiri pelbagai, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dengan bahasa yang berbeza-beza. Jadi tuan-tuan, semua itu Allah cipta. Maka siapakah yang memberikan segala benda ini sifat-sifat yang berbeza-beza itu? Yang mana sifat-sifat itu secara logik akalnya kita lihat dia tak mampu memberikan dirinya sendiri sifat. Macam kita tuan-tuan, kita ada pelbagai sifat. Adakah kita yang menentukan sifat kita? Ada yang handsome, ada yang kurang handsome, ada yang cantik, ada yang hodoh, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gelap, ada yang putih. Adakah kita yang menciptakan sifat kita? Kalau kita yang menciptakan sifat kita, tuan-tuan, kita cipta yang cantik-cantik je, yang sempurna je. Tapi hakikatnya tak. Hakikatnya kita tidak boleh memilih sifat.
Lalu siapa yang memberikan sifat-sifat itu sehingga dia berbeza-beza? Benda-benda itu juga tidak dapat memberikan sifat tersebut kepada diri dia sendiri. Kita lihat batu ke dengan sifat keras. Adakah batu itu yang memilih sifat keras untuk diri dia? Air bersifat boleh mengalir, tidak berbentuk. Adakah dia memilih sifat itu? Tidak. Mustahil secara logik akal benda-benda itu, makhluk-makhluk itu yang memilih ataupun meletakkan sifat pada diri dia sendiri. Melainkan pencipta zat itulah, pencipta makhluk itulah yang memberikan sifat-sifat yang berbeza-beza. Jadi kalau pencipta itu memberi sifat yang berbeza-beza, menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan pencipta itu dia memiliki iradah. Dia ada kehendak dia. Apa yang dia hendak buat, maka dia buat. Maka kenapa kita lihat berbeza-beza? Itulah kehendak Allah Ta'ala. Itulah kehendak pencipta, kerana dia ingin menciptakan sesuatu itu berbeza-beza. Ini dalil tuan-tuan, secara logik kenapa kita katakan Allah Ta'ala itu bersifat berkehendak. Secara logiknya sebab kita lihat alam ini sendiri pun pelbagai makhluknya, pelbagai sifatnya, pelbagai bentuknya. Itu menunjukkan dalil yang akli, menunjukkan Allah Ta'ala itu memiliki sifat iradah. Maka tidak dapat tidak, iaitu mesti ianya itu daripada kehendak yang menentukan setiap benda yang ada ini bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Kerana sifat selain daripada yang dikhususkan kepadanya juga boleh berada pada benda tersebut. Apatah lagi perkara-perkara yang mungkin sebahagiannya sudah ada dan sebahagiannya tidak ada dalam alam ini. Jadi di sini dinyatakan oleh pengarang kitab ini, tak boleh kita nak nafikan tuan-tuan, yang mana perbezaan sifat pada makhluk ini datangnya daripada pencipta makhluk itu. Allah Ta'ala yang mencipta dengan setiap sifat-sifat khusus yang dibezakan. Yang mana pada asalnya tu boleh saja batu itu dia menjadi lembut. Boleh saja, sebab apa? Dia perkara yang mungkin. Perkara yang boleh ada, boleh tiada. Begitu juga dengan sifatnya, boleh ada, boleh tiada. Manusia tuan-tuan, boleh saja bersifat dengan sifat yang lain. Manusia bermata 3, manusia berkaki 10. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Tetapi Allah Ta'ala mengkhususkan dengan apa yang kita lihat pada hari ini. Jadi asalnya harus untuk kita bersifat lain daripada apa yang kita lihat hari ini. Contohnya tuan-tuan, di sini nyatakan contoh warna hijau yang kita lihat pada daun. Warna-warna lain juga pada asalnya boleh berada pada daun tersebut. Harus daun berwarna biru, harus daun berwarna putih, berwarna hitam, berwarna pelbagai warna-warna yang lain. Sebab apa? Daun dia tidak wajib warna hijau dan tidak mustahil warna hijau. Harus sahaja. Bila kata harus, maksudnya dia boleh terima warna-warna lain. Namun Allah Ta'ala dengan sifat kehendaknya mengkehendaki warna hijau pada daun. Kebanyakan daun berwarna hijau. Itu menunjukkan apa? Itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengkehendaki warna hijau ada pada daun tersebut. Dan Allah Ta'ala mengkhususkan warna hijau itu pada daun. Itu kita lihat kebanyakan daun itu berwarna hijau sebab Allah Ta'ala mengkhususkan. Kita faham, nampak hijau daun, nampak putih awan. Boleh tak awan warna merah, warna oranye, warna-warni? Boleh. Tetapi kenapa kebanyakan awan warna putih? Allah Ta'ala mengkhususkan. Allah mengkhususkan sifat tersebut pada makhluk tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan sifat-sifat lain juga boleh berada pada benda-benda tersebut, tetapi Allah Ta'ala khususkan sesuatu sifat itu pada makhluk tersebut. Manusia boleh sahaja kita sebut tadi bermata 3 ataupun bermata 1, bertangan 4. Tetapi dengan kehendak Allah Ta'ala, Allah mengkhususkan manusia ini bertangan 2, berkaki 2, bermata 2, bertelinga 2, bermulut 1. Jadi Allah Ta'ala mengkhususkan. Tapi kadang-kadang kita lihat juga ada yang manusia yang kita sebut apa dia, OKU, orang kelainan upaya ni, yang memiliki sifat yang berbeza. Itu juga menunjukkan Allah Ta'ala mengkehendaki sedemikian. Jadi apa sahaja yang berlaku di alam ini yang kita lihat, perbezaan-perbezaan yang berlaku itu, itulah kehendak Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat tuan-tuan, musibah yang menimpa kita hari ini, COVID-19 yang berlaku pada ketika ini, pada tahun ini, pada tempat ini, itu semua adalah kehendak Allah Ta'ala. Ada tempat yang tak kena mungkin, ada tempat yang kena, ada tempat yang kena banyak wabak tu, ada tempat yang kena sedikit.
Jadi semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia mengkhususkan sesuatu sifat pada sesuatu makhluk yang dia kehendakinya. Inilah yang dimaksudkan oleh para ulama al-iradah ataupun iradat Allah Ta'ala itu bersifat qadim. Seperti mana zat Allah Ta'ala bersifat qadim, sifat bagi zat Allah Ta'ala juga bersifat qadim, iaitu iradah Allah Ta'ala salah satu daripada sifat sifat qadim bagi zat Allah Ta'ala. Tambahan ke atas zat berdiri padanya yakni pada zat Allah Ta'ala, yang mana fungsi sifat iradah ini ialah untuk mengkhususkan. Allah Ta'ala bersifat dengan iradah ini untuk mengkhususkan sesuatu kepada makhluk ciptaannya. Jadi Allah Ta'ala mengkhususkan setiap perkara mungkin dengan sebahagian sifat yang harus baginya. Sifat yang harus baginya. Bukan benda yang mungkin ini tidak ada yang wajib. Hanya Allah Ta'ala saja ada sifat wajib dan sifat mustahil. Adapun bagi makhluk ni harus. Boleh iya, boleh tidak. Macam kita lihat tuan-tuan, manusia berkepala dua. Mustahil tak tuan-tuan? Manusia berkepala dua. Tak mustahil. Walaupun jarang, secara adatnya manusia ni berkepala satu. Tetapi untuk manusia tu berkepala dua, kita tak boleh kata wajib dan kita tak boleh kata mustahil. Sebab apa? Harus bagi Allah Ta'ala mengadakan, menciptakan manusia yang berkepala dua, yang bertangan 4, yang berkaki 10 mungkin. Terpulang kepada Allah Ta'ala, sebab semua itu termasuk dalam perkara mungkin. Bila perkara mungkin, harus bagi Allah Ta'ala menciptakan ataupun mentiadakan sesuatu baginya. Jadi sifat iradah Allah Ta'ala ni lah yang mengkhususkan sesuatu sifat yang harus bagi makhluk-makhluknya itu. Seterusnya, sifat berkehendak Allah Ta'ala adalah sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala. Sifat berkehendak ini adalah sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala. Sifat itu berbeza dengan benda yang disifatkan. Sifat tak sama dengan zat. Dia berbeza. Jadi ia qadim. Sifat Allah Ta'ala, sifat kehendak Allah Ta'ala ini dia qadim, yang bererti Allah Ta'ala mengkehendaki sebelum adanya benda-benda, kerana semua sifat Allah Ta'ala ialah qadim. Jadi Allah mengkehendaki apa yang berlaku hari ini sebelum apa-apa ataupun sebelum makhluk ini wujud lagi. Sejak azali lah. Bila kita qadim ni sejak azali. Sejak azali lagi Allah Ta'ala ada kehendak apa yang telah kita lihat pada hari ini. Sebagaimana zat Allah Ta'ala tidak ada permulaan, begitu juga dengan sifat iradah Allah Ta'ala ni juga tidak ada permulaan. Jadi dia bersifat qadim. Jadi Allah Ta'ala mengkehendaki apa yang kita lihat hari ini, semuanya itu sebelum adanya segala benda-benda ataupun makhluk, kerana semua sifat Allah Ta'ala ini bersifat qadim. Perkara baru tidak berdiri pada qadim. Perkara baru, zat Allah Ta'ala qadim, jadi mustahil sifat Allah Ta'ala baru. Mustahil sifat berkehendak Allah Ta'ala ini baru, sebab perkara yang baru tidak berdiri pada sesuatu yang qadim. Bahkan mustahil qadim bersifat dengan sifat yang baru. Allah Ta'ala zatnya qadim, mustahil zat Allah Ta'ala yang qadim bersifat dengan sifat yang baru. Jadi semua sifat Allah Ta'ala adalah sifat yang qadim, sebagaimana zat. Boleh faham tuan-tuan? Dia berpusing-pusing ayat tu. Seterusnya, perkara yang menunjukkan sifat berkehendak ini ialah adanya sifat-sifat berbeza pada makhluk. Ini secara logik akal, secara akli ni tuan-tuan. Perkara yang menunjukkan sifat berkehendak Allah Ta'ala ini, apa dia? Adanya sifat-sifat yang berbeza-beza pada makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ini jelas tuan-tuan, jelas. Bila kita nampak sifat yang berbeza-beza pada makhluk, itu menunjukkan Allah yang menciptakan dia berbeza-beza. Sebab apa Allah cipta berbeza-beza? Itu kehendak Allah. Allah kehendaki manusia diciptakan seperti mana yang kita lihat hari ini. Allah mengkehendaki ikan itu hidup di dalam air. Allah mengkehendaki burung itu boleh terbang di udara. Allah mengkehendaki awan itu dengan sifat-sifat yang kita lihat pada hari ini. Jadi itu menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan berkehendak. Apa yang berlaku mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuklah perjalanan hidup kita, musibah ke kegembiraan, ke kematian, ke perkahwinan, ke semuanya itu berlaku dengan
kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kita kena beriman dengan qada dan qadar Allah Taala, dan menjadi rukun untuk kita percaya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, jadi tak berlakulah orang yang beriman ini dia menyalahkan takdir. Dia redha dan diterima apa saja yang dikehendaki oleh Allah Taala, sama ada baik ataupun buruk. Sama ada baik ataupun buruk berlaku, semuanya dengan kehendak Allah Taala. Dan yang buruk itu pun kita yakin ada hikmah-hikmah di sebalik yang berlaku itu. Jadi perkara yang menunjukkan sifat berkehendak Allah Ta'ala ini ialah adanya sifat-sifat yang berbeza pada makhluk. Sedangkan sifat-sifat ini asalnya tidak wajib. Manusia wajib kepala satu, tidak wajib. Manusia wajib tak dia bertangan dua, berkaki dua, tidak wajib. Bahkan mungkin sahaja, harus sahaja, dan selainnya juga mungkin. Maksudnya mungkin juga, harus juga manusia berkepala 10, berkepala 2, bertangan 8, harus sahaja hukum dia. Walaupun secara adatnya kita tak nampak, tetapi secara logiknya tak mustahil. Maka apabila sebahagian sifat tadi diadakan, sementara yang lain ditiadakan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengadakan sifat manusia seperti mana yang kita lihat, dengan berkepala di atas, kaki di bawah, tangan di tengah di badan itu. Maka apabila kita lihat sifat tadi diadakan, sementara yang lain tidak diadakan oleh Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala tak jadikan manusia kepala di bawah, tangannya 10. Ia menjadi dalil tentang kehendak Allah Ta'ala yang menjadikannya. Inilah dalil Allah Ta'ala mengkehendaki sifat manusia sedemikian, bentuk manusia sedemikian. Ini dalilnya. Dan Allah Ta'ala sendiri telah menyebut dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang sifat berkehendak Allah Ta'ala dalam surah Yasin ayat 82-83. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya keadaannya, yakni keadaan Allah Ta'ala apabila dia mengkehendaki sesuatu, hanyalah dia berkata kepadanya, kun, jadilah engkau, maka jadilah ia. Maha suci Allah yang di tangannya, yakni di kekuasaannya itu dan penguasaannya atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi jelas Allah Ta'ala sebut, inilah sifat Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala sebut kun fayakun, jadilah engkau, jadilah, maka jadilah benda itu, makhluk itu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Jadi ayat Allah Ta'ala sebut Allah cipta apa yang dia nak, dan Allah yang memilih apa yang berlaku. Surah Al-Qasas ayat 68. Jadi tuan-tuan, jelas daripada dua dalil ini Allah menerangkan secara naqli, secara melalui nas, firmannya sendiri tentang salah satu daripada sifat Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala ini dia berkehendak, maha berkehendak, maha berkehendak. Jadi semua yang berlaku, hatta kehendak kita ni pun berlaku seperti mana yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi kita tak akan mampu untuk melakukan sesuatu di luar daripada kehendak Allah Ta'ala ataupun kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, pemilihan sifat iradah ialah mengkehendaki salah satu daripada beberapa kemungkinan dengan mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jadi ta'alluq bagi sifat Allah Ta'ala ini ta'alluq kepada perkara-perkara mungkinat, benda-benda yang baharu ini. Jadi Allah Ta'ala mengkehendaki salah satu daripada beberapa kemungkinan. Jadi Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala memilih untuk menjadikan sesuatu sifat daripada beberapa kemungkinan sifat-sifat yang lain dengan mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tetapi Allah Ta'ala memilih apa yang berlaku itu. Dan dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan kepada sifat kehendak Allah Ta'ala ini. Allah sendiri terangkan dalam Al-Quran dengan banyak ayat-ayat tentang sifat ini. Setiap perkara di alam ini, sama ada benda ataupun sifat, merupakan kejadian Allah Ta'ala. Zat pun ciptaan Allah Ta'ala, sifat pun ciptaan Allah Ta'ala.
Dan Allah Ta'ala cipta melalui kekuasaan dan juga kehendaknya. Agar tidak menjadi kesamaran maksud berkehendak Allah Ta'ala dengan yang lain, para ulama telah menekankan bahawa sifat kehendak Allah Ta'ala itu tidak sama dengan dengan suruhan Allah. Allah kehendaki dan Allah menyuruh, dia tak sama. Begitu juga dengan sifat mengetahui Allah Ta'ala ataupun redha Allah Ta'ala. Jadi sifat berkehendak tak sama dengan suruh, tak sama dengan mengetahui, tak sama dengan redha. Jadi tiap-tiap perkataan mempunyai maksud-maksud yang tersendiri. Jadi kita lihat apakah yang dimaksudkan oleh pengarang kitab ini. Tiap-tiap perkataan mempunyai maksud yang tersendiri. Contoh di sini ialah suruh. Bila mana Allah Ta'ala memerintahkan, menyuruh, bererti Allah meminta melalui perkataan melakukan sesuatu perbuatan daripada orang di bawah secara wajib. Bila Allah perintahkan aqimus solat wa atuz zakah, Allah Ta'ala perintahkan dirikanlah kamu solat dan tunaikanlah zakat. Itu ayat suruh, ayat perintah. Jadi bila Allah Ta'ala yang memberi arahan suatu perbuatan daripada orang di atas kepada di bawah, dia jadi arahan yang wajib. Jadi dia adalah satu arahan yang wajib dilakukan. Allah menyuruh hamba-hambanya dengan suruhan-suruhan yang banyak. Banyak suruhan Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala untuk kita buat. Meminta mereka melakukan pelbagai perbuatan seperti mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berjihad, membuat kebajikan, membuat kebaikan kepada, berbakti kepada kedua ibu bapa, berkata benar dan lain-lain. Banyak perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, juga dalam hadis. Dan kita melihat ada sebagian hambanya, ada sebagian hamba Allah Ta'ala ini, bila Allah perintahkan, ada yang taat dan ada yang ingkar. Ada yang taat, ada yang derhaka. Itu juga dengan iblis. Allah perintahkan dia sujud kepada Nabi Adam. Allah perintahkan malaikat juga sujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud, taat kepada Allah Ta'ala. Iblis enggan, ingkar. Dia menderhaka kepada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan manusia. Ada yang taat, ada yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi ini menunjukkan adakah perintah Allah Ta'ala itu kehendak Allah. Itu beza tuan-tuan. Perintah Allah Ta'ala dengan kehendak Allah Ta'ala dia tak sama. Ini menunjukkan sifat berkehendak Allah Ta'ala itu berbeza dengan suruhan Allah Ta'ala. Kerana sekiranya Allah Ta'ala suruh, kerana sekiranya suruh dan hendak itu sama, sudah tentu tidak ada sesiapa pun yang tidak melakukan ketaatan. Jadi kalau perintah Allah Ta'ala itu sama dengan kehendak Allah Ta'ala, tak ada orang boleh lawan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kehendaki sesuatu itu berlaku, pasti dia akan berlaku dan tidak ada mana-mana makhluk ataupun mana-mana kuasa yang boleh menafikan ataupun menandingi kehendak Allah Ta'ala. Adapun perintah Allah Ta'ala, dia bukan kehendak Allah Ta'ala. Itu bezanya tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, kalau Allah Ta'ala suruh melakukan kebaikan, adalah kehendak Allah Ta'ala, nescaya tidak ada satu makhluk pun yang tidak melakukan ketaatan tersebut. Perkara ini dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, kerana Allah Ta'ala menjadi saksi yang maha adil. Surah Al-Ma'idah ayat 8. Jadi kita lihat tuan-tuan, Allah Ta'ala perintahkan orang beriman supaya selalu menegakkan kebenaran, kebenaran agama Allah Ta'ala ini, dan Allah menjadi saksi yang sangat adil. Jadi kita lihat sebahagian orang beriman mempraktikkan keadilan, sementara sebahagian orang beriman tidak mempraktikkan keadilan, kerana suruhan dalam ayat di atas merupakan perkara yang berkait dengan perundangan, ditaati oleh sebahagian dan diingkari oleh sebahagian. Jadi kenapa ada yang taat, kenapa ada yang ingkar, itu juga kehendak Allah. Itu juga dalam kehendak Allah Ta'ala. Jadi suruhan Allah Ta'ala bukan tak sama dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka yang ingkar daripada kalangan Bani Israel dan melampaui batas pada hari Sabtu. Ini kisah ketika mana Allah Ta'ala melarang orang Yahudi, Bani Israel ini, daripada bekerja pada hari Sabtu. Lalu mereka ini
lawyer buruk, istilahnya lawyer buruk dengan Allah Ta'ala. Ketika mana Allah Ta'ala tak benarkan mereka ni bekerja pada hari Sabtu, tak boleh tangkap ikan, tak boleh cari rezeki. Sebab apa? Hari Sabtu adalah hari ibadah. Hari Sabtu hari mereka perlu menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu untuk orang Yahudi tuan-tuan. Orang Kristian hari Ahad, hari ibadah dia hari Ahad. Dan orang Islam hari Jumaat. Hari Jumaat. Jadi 3 agama samawi ni dia ada hari ibadah, hari istimewa dalam seminggu itu berbeza-beza. Islam Jumaat, Yahudi Sabtu, Kristian Ahad. Tapi sedih tuan-tuan, kita kat Malaysia ni yang majoriti umat Islam, tetapi hari istimewa umat Islam Jumaat tu kita kena bekerja. Kecuali Kelantan, Terengganu, Kedah, Johor. Kita pula bercuti pada hari kebesaran orang Yahudi dan Kristian. Pelik juga tuan-tuan. Ini perlu orang yang ada kuasa mungkin boleh ambil sesuatu inisiatif. Jadi kita lihat Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 166. Kunu kiradatan khasi'in. Kunu kiradatan khasi'in. Allah Ta'ala sebut apa? Kunu. Jadilah kamu kera yang hina. Iaitu kepada golongan Bani Israel yang melampaui batas, yang loya buruk dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak benarkan mereka ni bekerja pada hari Sabtu. Jadi mereka ni berhelah dengan Allah Ta'ala. Memang mereka tak bekerja hari Sabtu, tapi hari Jumaat tu mereka dah tangkap, mereka dah pasang bubu, pasang perangkap, pasang jala. Jadi hari Jumaat dia pasang, hari Sabtu dia tak angkat, tak ambil hasil tangkapan itu. Sebab apa? Ibadah hari Ahad dia ambil. Nampak mereka ni licik dan helah. Nak tipu, bukan saja tipu manusia, Allah pun nak cuba tipu. Tetapi Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha bijaksana. Jadi sifat melampau Bani Israel ini menyebabkan Allah Ta'ala murka, dan Allah Ta'ala menjadikan mereka ni kera-kera yang hina. Ini kunu ini bukan suruhan, tetapi dia adalah kunu. Jadilah kamu, kun fayakun. Allah Ta'ala kehendaki dia menjadi kera, maka jadilah Yahudi Bani Israel ini kera. Jadi bukan Yahudi lah, bukan semua Yahudi, tetapi Yahudi yang ingkar ni dalam kisah ini. Jadi barangkali Charles Darwin itu mengambil teori manusia berasal daripada monyet beruk tu. Inilah daripada Yahudi yang Allah Ta'ala jadikan kera ni kot. Taklah hakikatnya tak, semua manusia ni daripada Nabi Adam, tetapi mereka ni sengaja. Charles Darwin itu juga adalah berbangsa Yahudi, yang mana mereka ni sengaja untuk merosakkan dan menafikan kebenaran daripada Al-Quran, yang menyatakan manusia ni berasal daripada Adam alaihissalam. Lantas jadilah semua mereka ini, iaitu Bani Israel, Yahudi pada ketika itu yang melanggar perintah Allah Ta'ala ini, mereka ni semuanya menjadi kera, tidak tertinggal seorang pun. Kerana suruhan di sini ialah suruhan yang berkait dengan membentuk ataupun menjadi ataupun kita kata kehendak Allah Ta'ala untuk dia menjadi kera. Satu manifestasi daripada sifat kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berbeza dengan suruhan-suruhan perintah itu dengan dengan Allah Ta'ala mengkehendaki dia menjadi. Jadi kat sini Yahudi itu dia tidak ada pilihan. Dia tak boleh memilih nak jadi ke tak nak jadi. Jadi perbezaan maksud antara berkehendak dan suruh adalah penting untuk kita fahami, kerana sekiranya suruh dan hendak itu sama, sudah tentu kita tidak dapati orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Namun hikmah Allah Ta'ala mengkehendaki bahawa dia mencuba dan menguji manusia, lalu diperintahkan kepada mereka dan memberi pilihan kepada manusia ini. Jadi adalah hikmah kenapa Allah Ta'ala suruh buat kebaikan. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala kehendaki ada yang ingkar. Maksudnya kita boleh ingkar dan boleh taat sebagai ujian. Sebagai ujian kepada kita. Allah nak uji, Allah nak lihat, dan Allah nak bagi ganjaran di atas usaha kita itu. Jadi sebahagian manusia taat, lalu mereka ini mendapat ganjaran syurga Allah Ta'ala, dan sebahagian yang lain pula menderhaka kepada perintah Allah Ta'ala, lalu mereka ni layaklah diseksa di dalam neraka Allah Ta'ala sebagai balasannya. Orang yang taat tidak terkeluar daripada kehendak Allah, orang yang derhaka juga tidak terkeluar daripada kehendak Allah. Jadi dua-dua golongan ini masih dalam kehendak Allah Ta'ala. Allah kehendaki ada yang taat, ada yang
derhaka sekalipun Allah perintahkan semua orang untuk taat kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, ini yang perbezaan sifat berkehendak Allah Ta'ala dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya, sikit lagi tuan-tuan, sifat mengetahui Allah Ta'ala juga berbeza daripada sifat berkehendak Allah. Kerana sifat ilmu atau mengetahui ialah satu sifat yang meliputi perkara yang diketahui. Ini akan dijelaskan nanti dalam bab ilmu. Sementara sifat berkehendak Allah Ta'ala pula ialah menentukan dan mengkhususkan sesuatu perkara mungkin dengan sebahagian sifat yang harus ke atasnya. Jadi ta'aluk bagi sifat kehendak Allah Ta'ala dengan ta'aluk sifat ilmu itu dia berbeza. Jadi Allah Ta'ala tahu ni bermaksud pengetahuan Allah Ta'ala ataupun ilmu Allah Ta'ala yang meliputi segala perkara. Jadi Allah tahu siapa yang pilih, Allah tahu siapa yang menolak, yang ingkar. Itu ta'aluk Allah Ta'ala kepada benda tersebut. Ini kita akan bincang secara detail dalam tajuknya nanti. Adapun sifat kehendak Allah Ta'ala pula, dia punya ta'aluk dia ialah menentukan dan mengkhususkan sifat-sifat bagi perkara yang mungkin ini dengan sifat yang harus ke atasnya. Sementara yang keempat, yang ketiga, sifat redha. Apa beza redha Allah Ta'ala dengan kehendak Allah Ta'ala? Sifat redha pula ialah menerima satu perbuatan dan memberi pahala ke atasnya. Allah Ta'ala redha ni maksudnya Allah terima perbuatan yang dilakukan dan Allah beri ganjaran pahala ke atasnya. Telah dimaklumi penerimaan amal dan pemberian pahala adalah terhadap perbuatan pilihan sendiri dan mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi ini bermaksud redha Allah Ta'ala itu berbeza dengan kehendak Allah Ta'ala, sebagaimana yang boleh kita perhatikan di sini. Jadi redha Allah Ta'ala itu menunjukkan apa? Allah terima perbuatan itu dan Allah bagi pahala. Kalau Allah tak redha, Allah tak terima perbuatan tersebut dan dia mendapat dosa. Itu maksud redha di sini. Dia bukanlah maksudnya seperti mana kehendak Allah Ta'ala. Sebab apa? Yang Allah tak redha pun kehendak Allah, yang Allah redha pun kehendak Allah. Dua-dua dalam ta'aluk kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian dah beberapa penjelasan ataupun kupasan berkaitan dengan sifat iradah, sifat berkehendak Allah Ta'ala, yang mana segala sifat kehendak Allah Ta'ala ni diterkait juga dengan sifat kuasa. Dengan kuasa Allah Ta'ala dan dengan kehendak Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala ciptakan segala perkara yang mungkin yang kita lihat pada hari ini. Wallahu a'lam. Demikianlah tuan-tuan, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.